Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nyawa kepada kita dengan keizinan limpah rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, dapat kita duduk seketika di surau kita ini untuk sama-sama kita berkongsi daripada kitab An-Nasaihud Diniyah, yang mana insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah sekalian, kita akan sambung pada tajuk takwa, iaitu aqwalul ulama fit taqwa, pandangan-pandangan para ulama ataupun ungkapan-ungkapan mereka, huraian-huraian mereka tentang maksud takwa itu sendiri. Yang mana pada pertemuan bulan lepas kita telah kongsikan beberapa kelebihan takwa itu sendiri, yang mana kita petik daripada potongan-potongan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan antara kelebihan orang-orang yang bertakwa, di antaranya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa itu juga kelebihan yang dia dapat, iaitu Allah Ta'ala akan mengajarkan kepadanya ilmu, seperti mana firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah Ta'ala akan mengajarkan kamu. Kemudian antara kelebihannya lagi yang ketiga yang boleh kita kongsikan di sini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang bertakwa mereka akan dapat membezakan antara yang benar dan juga yang batil. Seperti mana firman Allah Ta'ala, in tattaqullah yaj'al lakum furqana, jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, pasti dia akan menjadikan untuk kamu ilmu untuk membezakan kebenaran dan juga kebatilan. Kemudian antaranya juga yang keempat, kelebihan orang yang bertakwa, dia diberikan kejayaan, keselamatan daripada api neraka, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Tidak ada orang selain tidak ada di kalangan kamu melainkan dia akan melintasi titian sirat, kerana itu adalah satu ketetapan daripada Allah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang melintas titian sirat itu di kalangan orang-orang yang bertakwa. Dan yang kelimanya, kelebihan orang yang bertakwa, iaitu Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, keselamatan
dan juga penyelesaian daripada segala masalah yang menimpanya. Seperti mana dalam Al-Quran biasanya orang kita sebut ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar daripada masalah yang dihadapi, dan pasti akan diberikan kepadanya rezeki pada kira-kira dia tidak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Dan orang yang bertakwa juga, kata Allah, barang siapa yang bertakwa, pasti dia akan memberikan kepada orang tersebut setiap urusannya itu menjadi mudah. Dan kemudian disebutkan lagi, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mengkafarahkan, menghapuskan daripadanya setiap kesalahannya, dan akan membesarkan untuknya ganjaran pahala. Banyak tuan-tuan ya, kelebihan takwa itu pun saya potong-potong lagi ayat-ayat Quran yang banyak sangat kelebihan orang yang bertakwa, yang kalau kita baca dan kita amati daripada firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merebut untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang mana ulama memperkatakan tentang definisi takwa itu sendiri apa dia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi kepada kitab kita ni, saya nak kongsikan definisi yang diberikan oleh para ulama. Disebutkan bahawa ada lebih daripada 10 definisi tentang takwa. 10. Jadi nak membahaskan tentang takwa ni, pelbagai definisi diberikan ataupun ta'rifan diberikan, pengenalan. Dia kata yang paling cantik daripada banyak-banyak itu, dia kata an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi raja'a rahmatillah. Takwa itu bahawa kamu melakukan ketaatan kepada Allah mengikut cahaya daripada Allah, petunjuk daripada Allah, kerana mengharapkan rahmat Allah. Melakukan ketaatan kepada Allah mengikut petunjuknya kerana mengharapkan rahmatnya. Dan takwa itu juga meninggalkan maksiat terhadap Allah mengikut cahaya petunjuknya kerana takut akan azab Allah. Itu maksudnya. Jadi dua lah. Pertama, melakukan ketaatan kerana mengharapkan rahmatnya. Yang kedua, meninggalkan maksiat kerana takut akan azabnya. Tetapi kedua-duanya itu diikat dengan ala nurillah, mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah tu daripada mana? Tak lain tak bukan daripada Al-Quran maupun As-Sunnah, serta huraian para ulama yang mu'tabar. Baik, itu takrifan yang popular lah. Dan juga kita tidak larilah daripada beberapa takrifan yang yang menjurus kepada takrifan yang kita sebutkan tadi tentang takwa itu sendiri. Baik, kita pergi kepada aqwalul ulama dalam kitab kita ni, An-Nasaihud Diniyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata pengarang kitab ini, Syekh Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Qala al-ulama, dia kata para ulama telah menyatakan, at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi zahiran wa batina. Sama dengan takrifan yang disebutkan tadi, iaitu takwa ialah kamu mengikut titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya zahir dan batin. Samalah macam tadi ya. Cuma ni lebih ringkas sikit lah. Baik,
Lalu dia kata apa? Ma'astish'ari ta'zimi lillah, dengan merasakan keesaan dan keagungan Allah, wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah, serta rasa haibah, bahasa kita ni hebat, bahasa Arab sebut haibah, sama aja, wal khasyah, serta gerun, wal rahbah, takut, minallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وقال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. Kata setengah ahli tafsir berkenaan dengan ayat yang selalu dibaca oleh tok khatib kita. Apa ayat dia tuan-tuan? Ittaqullaha haqqa tuqatih, betul tak? Itu ayat tu duk ulang tiap Jumaat ni kan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata ahli tafsir, apa maksud ittaqullaha haqqa tuqatih tu? Dari sudut faham makna dia, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu maksud dari sudut bahasa Melayunya. Perkataannya begitulah kalau nak diterjemahkan secara literal. Tapi dari sudut tafsirannya, sebahagian ahli tafsir kata Syekh Al-Habib, maksudnya bahawa Allah Ta'ala itu ditaati, tidak dimaksiati, tidak diingkari, dan diingati serta tidak dilupai, dan disyukuri serta tidak dikufuri. Itu. Saya ulang balik. Ditaati, tidak diingkari, diingati, tidak dilupai, disyukuri, tidak dikufuri. Itu maksud ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Baik. Lalu dia kata apa? Pengarang ni. Wala yastati'al 'abdu walau kana lahu alfu nafsin ila nafsih. Dan sekali-kali manusia itu, seorang hamba, tidak mampu walaupun dikurniakan kepadanya 1000 ataupun ribuan nyawa, wa alfi umrin ila umrih, diberikan umur yang sangat banyak, ayattaqillah haqqa tuqatih, bahawa dia takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tak mampu punya. Kan Quran kata bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Tapi kata Syekh Al-Habib, manusia tak akan mampu untuk melaksanakan ataupun mengikut titah perintah Allah bertakwa secara maksimum. Dia katalah, ini dia tak cerita tentang Nabi, ini cerita tentang kita ni. Walau anfaqa jami' dhalika fi ta'atillahi wa mahabbihi, walaupun dia menginfakkan keseluruhan ketaatan dia dan kecintaannya kepada Allah, wa dhalika li'azami haqqillahi ta'ala ala ibadih. Kenapa tak boleh tuan-tuan? Kenapa tak mampu? Kenapa tak daya kita nak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Dia kata kerana keagungan hak, kebesaran hak yang telah Allah Ta'ala kurniakan terhadap hambanya. Banyak tuan-tuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni setiap detik. Tak payah kata setiap minit, setiap jam, jauh tuan-tuan. Kan, setiap detik itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita segala macam perkara. Satu detik segala nikmat Allah Ta'ala tu berjalan atas diri kita. Pernafasan kita, darah kita, otak kita, semua ni berjalan dalam setiap detik. Sebab tu kita baca doa apa dia? Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau berikan walau sekelip mata untuk aku menguruskan diri aku sendiri. Tuan-tuan, kita doa dia tu, kita minta pada Allah, wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan engkau suruh aku uruskan diri aku sendiri, kan, walau sedetik. Bukan kata negara, bukan kata keluarga, bukan kata ni, diri sendiri pun kita tak mampu nak uruskan tanpa bantuan daripada Allah walau sedetik. Sebab itu kurniaan Allah yang sangat agung menyebabkan hamba itu, manusia itu gagal
untuk memenuhi ketakwaan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wali jalali 'azamatillahi wa 'uluwi kibriyaihi wa irtifa'i majdih. Kerana keagungan Allah, jalal ketinggian, keagungan, wa 'uluwi kibriyaihi serta ketinggian juga. Kibriya ni maksudnya kibriya, kibr, takabur, kebesaran Allah, wartifa'i majdih, dan ketinggian majdih, keagungannya. Wa qad qala afdalul qa'imina bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aih, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling afdal dalam melaksanakan hak Allah Taala di dalam doanya, i'tirafan bil ajzi 'anil qiyam bi ihsa'i thana'i 'ala Allah. Ketika mana Nabi dalam doa dia, Nabi mengiktiraf kelemahan untuk melaksanakan dalam urusan apa? Ihsa'i thana', nak mengira setiap detik pujian terhadap Allah Ta'ala. Nabi pun akhirnya mengiktiraf bahawa tak mampu. Tuan-tuan, nak puji Allah setiap detik. Boleh kalau kita nak puji Allah setiap detik, subhanallah, alhamdulillah, tak buat apa, itu kerja kita. Tak boleh, tuan. Daripada 50 waktu solat, diskaun jadi 5 waktu, kan? 50 waktu solat fardu, diskaun sampai tinggal 5. Hak 5 tu pun dia punya diskaun tu ujung-ujung waktu, kan? Ujung-ujung waktu dia minta diskaun, tapi dia tak minta lah, itu dia buat sendiri. Maghrib 7.30 katakan, dia asar pukul 7, tu diskaun banyak dah tu, tuan-tuan, kan? Tak pun dia kata tak apalah, 7 suku. Tak pun dia kata, oh ni orang mengaji, ni orang mengaji. Kata Nabi SAW, pandai Quran hadis Nabi ni. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, man adraka raka'atan faqad adraka salah. Barang siapa yang dapat sempat satu rakaat, maka dia sempat solat dalam waktu. Orang azan 7.30, cantik punya, kan? Takbir Allahu Akbar, rokok, sami Allahu liman hamidah, dapat satu rakaat, kan? Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lega dia kata, dapatlah semayang dalam waktu. Hak ni orang hak pandai, hak mengaji pandai ni. Tapi dia pandai main diskaun dengan bahasa kasarnya gitulah. Kadang-kadang bagus juga tak mengaji tinggi ni, tuan-tuan. Dia takut orang azan je terus semayang. Sekejap lagi terlepas nanya, kan? Tengok makcik-makcik, nenek-nenek kita, mak-mak kita, kan? Masuk waktu je tak sempat masuk waktu, pegang telekong siap lah, kan? Orang azan je terus semayang lah. Sebab pagi dia sekejap lagi Allah marah. Tapi orang hak mengaji tinggi ni hak dia macam tu. Kadang-kadang lah, tak semualah, kan? Baik. Jadi apa doa Nabi SAW ketika mana mengiktiraf, mengakui bahawa tak mampu nak menghitung setiap pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, a'udzu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan redamu ya Allah daripada kemurkaanmu. Maknanya menangkan redamu berbanding kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan kemaafanmu daripada siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu daripadamu. Maksud dia, wa a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu daripadamu. Itu kata para ulama, maksudnya ditafsirkan sendiri oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain. Kata Nabi, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat untuk aku kembali nak mengadu, tidak ada tempat untuk aku berbisik, bermunajat, illa ilaik, kecuali kepada engkau. Jadi ini yang diminta oleh Nabi. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripadamu. Kalau engkau nak marah aku, nak cari siapa, tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak marah kita, kita nak cari siapa? Cari Allah balik. Kita tak boleh macam macam anak-anak. Anak kalau mak marah, cari siapa? Bapak. Bapak marah, cari siapa? Cari mak. Kita sebagai hamba Allah, Allah marah, cari Allah.
Itu maksud wa a'udzu bika minka. Lah, ini pengakuan Nabi ni. La uhsi thana'an 'alaika. Aku tidak boleh mengira. Uhsi ni dia bukan kira satu, dia uhsi ni perkiraan yang detail. Tidak boleh aku mengira pujian kepada engkau ataupun ke atas engkau. Anta kama athnaita ala nafsik, seperti mana engkau telah memuji zat engkau sendiri. Allah Ta'ala puji zat Allah, Allah memuji zat dia sendiri lebih banyak berbanding kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Buktinya kita baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, itu tasbih tu kan. Apa lagi? Macam-macam lah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu semua adalah pujian Allah terhadap zat dia sendiri yang kita tak mampu nak follow. Allah Ta'ala lebih layak untuk memuji zatnya berbanding kita yang kadang-kadang puji, yang banyaknya kita tinggal. Sebab itu pengakuan Nabi SAW, la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Itu yang kita duk baca dalam doa kita kadang-kadang tu kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Waqad balaghana anna Allah, minta maaf, waqad balaghana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahum Allah fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin la yafturuna anhu wa la yashtaghiluna bi ghairi. Telah sampai kepada kita berita, maklumat daripada hadis lah. Benda-benda gaib ni mesti datang daripada hadis. Jadi bila sebut benda-benda gaib, tentang malaikat ke, tentang jin ke, tentang apa, dia mesti ada rujukan yang kuat. Rujukan kuat tu daripada mana? Daripada hadis, daripada nas. Dia tak boleh dakwaan kosong macam tu kan. Sebab benda-benda yang gaib mesti datang daripada orang yang mengetahui ilmu gaib. Siapa yang mengetahui ilmu gaib? Paling Allah lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tahulah sikit kat Nabi SAW. Tapi tak semua. Maksud tak semua ni, ada yang lain Allah Ta'ala rahsiakan. Termasuk bilakah berlakunya kiamat, itu tidak diceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentang roh kan, tak diceritakan kepada Nabi kita. Wa yasalunaka 'anir ruh, mereka bertanya kamu tentang roh. Nabi pun terpinga nak jawab macam mana ni kan. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah oleh engkau bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku, aku tak tahu. Jadi ada benda yang Allah cerita, ada benda yang Allah Ta'ala tak cerita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sampai kepada kita daripada hadis bahawa Allah Ta'ala itu memiliki malaikat. Makhluk dia lah malaikat. Selain daripada manusia, selain daripada jin, Allah Ta'ala juga menciptakan malaikat. Ini makhluk yang beribadat kepada Allah Ta'ala ni 3 secara rasmi lah. Selain daripada makhluk-makhluk yang lain yang juga bertasbih kepada Allah kan, yang kita pun tak faham tasbih mereka tu. Yang 3 ni memang disebutkan manusia, jin dan juga malaikat. Tapi lebihnya malaikat, dia tak buat dosa. Allah Ta'ala cipta mereka ni, kata apa dalam hadis serta dihuraikan oleh Syekh Al-Habib, dia kata lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa taqdisin wa tasbihin. Sampai sekarang ni, daripada mula Allah Ta'ala cipta mereka sampai sekarang ni, mereka berada dalam keadaan rukuk, berada dalam keadaan sujud, berada dalam keadaan mentakdiskan Allah serta bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kerja mereka yang tu je. Adakah sampai kepada tahap yang dikehendaki tu? La uhsi thana'an alaik. Nabi SAW kata, tak mampu nak kira kan. Nak balas jasa tu, bahasa kita lah, nak balas jasa tu tak boleh tuan-tuan. Orang ni banyak berjasa pada kita ni, nak balas satu persatu tak boleh. Paling-paling waktu dia sakit pergi ziarah lah, kok-kok lah dia terkenang balik kita ni kan. Kok-kok lah terbalas jasa, tapi tak boleh. Sebab banyak sangat jasa dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi banyak jasa yang dia berikan kepada kita sebagai seorang hamba. Daripada mula
Kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di alam roh tu, daripada banyak-banyak sperma tu kan. Berapa juta pilih kita, itu pun dah nikmat besar dah tuan. Bila Allah pilih kita, maknanya peluang untuk duduk dalam syurga tu dah ada dah. Kan kita submit nama nak dapat rumah kan, daripada banyak-banyak borang tu nama naik. Anak kita nak masuk MRSM, seronok ni dapat panggilan temuduga, padahal ribu minta apilah temuduga beratok panas ni kan, dapatlah temuduga, okey dah tu kan. Belum tentu berjaya masuk, tapi kata pernahlah pergi temuduga kan. Kita sebagai manusia, daripada jutaan sperma tu terpilih. Ada ruang tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada ruang tak nak masuk syurga kekal abadi? InsyaAllah. Jadi daripada situ rahmat Allah Ta'ala, jasa Allah Ta'ala pada kita tu dah besar dah tuan-tuan kan. Dah besar dah daripada mula pemilihan kita tu. Mana masuk dalam perut mak kita dah membesar, dijaga elok, dilahirkan secara sempurna, kemudian keluar dapat kenal Tuhan, itu nikmat besar tu. Sampai hari ni dapat jugalah berbakti pada agama Allah Ta'ala, dapat jugalah memberikan sumbangan untuk agama Allah Ta'ala. Besar tuan-tuan. So tiket untuk kita masuk ke syurga tu insya-Allah dah ada lah. Itu maknanya jasa Allah Ta'ala untuk kita ni sangat-sangat hebat. Baik, kata dalam Syekh Al-Habib, dia kata malaikat tugas mereka ni diciptakan oleh Allah sujud, tasbih, taqdis, la yafturuna anhu. Mereka tak pernah rasa jemu tuan-tuan. Tak pernah rasa jemu. Sebab yalah tak jemu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ciptakan nafsu untuk mereka kan. Memang tak jemu lah. Tapi nak bagi tahu kata itulah kerja dia. Wala yashtaghiluna bighairihi, dan mereka tak buat benda lain. Fa idza kana yaumul qiyamati yaqulun subhana rabbaka subhanaka rabbana walakal hamdu. Maka tiba-tiba apabila sampai pada hari kiamat, mereka pun berkata subhanaka rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami, walakal hamdu, dan untuk engkaulah segala pujian. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, sesungguhnya kami tak kenal kamu dengan sebenar-benar kenal pun. Kenal gitu-gitu je kan. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak menyembah engkau dengan sebenar-benar ibadat. Siapa yang cakap macam tu tuan-tuan? Malaikat kan, malaikat yang cakap, sedangkan kerja malaikat ni ibadat. Tak panggung kepala ni tuan-tuan. Kata hadis dalam riwayat Imam Muslim, tak panggung kepala sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu pada hari kiamat, ketika mana dibangkitkan oleh Allah, mereka jawab ma'arafnak, kami tak kenal engkau haqqa ma'rifatik, dengan sebenar-benar pengenalan. Kami tidak beribadat kepada engkau dengan sebenar-benar ibadat. Dia boleh jawab macam tu. Kita yang on off ni kan, adakah kita kata betul-betul kenal Allah Ta'ala? Begitu maksud dia. Kita kenal kan, tapi nak buat perbandingan tu jauh kan. Jadi sebab dalam bab ibadat ni memang kena tengok orang yang lebih hebat pada kita lah kan. Dalam bab dunia kena tengok orang yang lebih bawah pada kita, tapi tengok dalam bab akhirat ni, kita punya perbandingan dengan siapa ni tuan-tuan malam ni? Dengan malaikat. Bukan dengan sahabat, dengan malaikat, supaya kita terkejar-kejar, supaya kita nak dapat seperti mana malaikat. Cuma memang tak dapat lah. Tapi boleh kita selit-selitkan pada setiap amal-amal harus kita ni, kita boleh selitkan untuk beribadat kepada Allah. Berjalan, kita makan, semua kita benda-benda harus ni kita boleh niatkan untuk mendapatkan pahala. So itulah kot kan, yang betul-betul fokus untuk ibadat khusus. Memang tak banyak waktu, tapi pastikan setiap apa yang kita buat itu ada niatnya untuk akhirat. Moga-moga itulah ibadat kita kan, ibadat kita. Waqad qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukhun biqawlihi fattaqullaha mastata'tum.
Ini dia tak bawa daripada pandangan siapa, cuma dia kata sebahagian ulama menyatakan dalam ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu ayat telah dimansuhkan dengan satu ayat yang lain dalam surah At-Taghabun ayat 61. Kalau ibu ayah ada waktu nanti boleh cek. Apa dia ayat yang memansuhkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih tu? Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah pada kadar kemampuanmu. Jadi bila dapat ayat macam ni, lega sikit lah. Oh, tak payah sampai maksimum, pada kadar kita cukuplah, kan? Pun begitu, sebenarnya dia kata ayat yang kedua itu bukanlah memansuhkan ayat yang pertama pada pandangan sebahagian ulama yang lain. Wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama lain menyatakan al-ayatu thaniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula la nasikhatun laha. Dia kata sebenarnya ayat yang kedua tu bukanlah memansuhkan ayat yang pertama. Apa ayat pertama? Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimum takwa. Ayat yang kedua, bertakwalah kepada Allah pada kadar kemampuanmu. Jadi dia kata ayat kedua ni memansuhkan ayat pertama. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua kata tak, ayat kedua ni tidak memansuhkan ayat yang pertama. Sebaliknya ayat kedua ini menjelaskan, mendetailkan tentang ayat yang pertama. Wa hadha huwa as-shawab insyaallah taala. Dan pandangan yang kedua ini insyaallah lebih tepatlah berbanding dengan pandangan yang pertama. Baik. Fa inna Allah ta'ala wa lahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala puji miliknya tidak mentaklifkan, tidak menanggungjawabkan, begitu bahasanya, ke atas setiap manusia itu melainkan dengan kemampuannya, illa wus'aha, melainkan diberikan ruang untuk kita. Maknanya pada kadar kita lah. Orang ni A tak sama dengan B, B tak sama dengan C. Setiap orang tu dia berbeza-beza. Kalau semua nak sampai macam tu, payah sikit. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ni dia akan sentiasa berada pada apa tuan-tuan? Dia sentiasa berada pada tahap yang berbeza-beza. Kata Allah Ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin. Sentiasalah mereka itu berada dalam perbezaan, khilaf pandangan. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, melainkan orang-orang yang telah Allah Ta'ala rahmat dia, dan itulah tujuan Allah Ta'ala cipta mereka, kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan ataupun tidak membebankan kepada setiap orang, melainkan akan diberikan keluasan untuknya. Wa in kana lahu dzalika law aradahu wa amara bihi. Walaupun Allah Ta'ala boleh je nak suruh kita buat bertakwa kepada dia semaksimum mungkin, boleh. Maknanya apa? Tuhan ciptakan kita ni tak ada kerja lain, ibadat je. Macam mana Tuhan cipta malaikat. Ibaratnya Allah Ta'ala nak fardukan kepada kita 50 waktu solat, boleh? Boleh, tak ada masalah. Kan? Kerja semayang, habis semayang. Tuan-tuan kira lah, satu waktu kita semayang berapa minit kita habis? Kan 10 minit? Kan? Semayang lagi 50 waktu. Memang habis masa kat semayang ya? Boleh Tuhan nak buat? Boleh. Tapi ada cerita di situ. Nak bagi tahu bahawa tugas engkau bukan sahaja untuk beribadat menghadap aku je secara khusus. Engkau ada tugas yang lain. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku cipta kau kat dunia ni untuk jadi khalifah. Khalifah tu istilahnya pengganti. Engkau kena urus tadbir muka bumi ni mengikut kehendak aku, kan? Jangan kamu lawan perintah aku. Jangan, semua kena ikut aturan Allah Ta'ala, kan? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kan? Tidak wajar bagi setiap orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, bila mana Allah Ta'ala telah menentukan sesuatu perkara, dia ada pilihan yang lain. So setiap benda yang Tuhan tentukan pada kita, ikut aturan dia. Jadi maknanya apa? Engkau semayang tu sikit je, 5. Ambil lah yang lebih-lebih sikit tu sunnah-sunnah yang
patut kamu buat solat nawafil dan sebagainya. Lebih tu kamu uruskan muka bumi ini seperti mana yang aku hendaki, kan? Itulah yang Tuhan nak daripada kita ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai', bahawa kami tidak pernah meninggalkan satu inci pun perkara yang terkurang dalam Al-Quran ni, supaya kamu ikut semua, follow, ikut satu persatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dalam Quran, tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada daripada hadis Nabi, maka tengok pada pandangan para ulama, ijtihad mereka macam mana. Sebab kita bukan ulama, kita tengok pandangan mereka macam mana, kan? Itu kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Nabi nak kirimkan beliau untuk menjadi qadi di bumi Yaman. Nabi kata, bima tahkum, dengan apa kamu akan berhukum nanti bila kamu sampai ke Yaman? Maka kata Mu'adz bin Jabal, bi kitabillah, dengan berpandukan kitabullah. Fa illam tajid, kalau kamu tak dapat, bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid, kalau kamu tak mampu, cari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, fa bi ijtihadi, dengan ijtihad aku. Tak apalah Mu'adz jawab sebab dia faqih, kan? Kita takkan sebut ijtihad kita, ulama lah. Jadi maknanya kena follow satu-satu. Semua itu ada aturan dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, nak azan dulu. Silakan. Nanti saya sambung lagi sikit, nak habiskan ayat Quran tu, lepas tu kita berhenti lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar, Allah
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu rabbana wa da'watu tammatu wa salatul qiyam. Ati Muhammadan wasilatu wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Saya sambung sikit lagi. Laju sikit saya habiskan tuan-tuan. Tadi kata ayat tentang bertakwa kepada Allah pada tahap yang maksimum. Kemudian ada ayat yang menunjukkan keringanan pada kita. Maka itu satu orang kata apa, perkara yang kita rasa lega lah, kan, rasa lega. Maknanya Allah Ta'ala telah memberikan keringanan pada kita. Itu pun berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 28 kata Allah Ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala menghendaki untuk meringankan kepada kamu, serta diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif, lemah. Disebabkan kita ni diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, maka Allah Ta'ala ringankan pada kita banyak benda. Tak mampu nak takwa, kan, semua tak bercakap dengan orang tuan, pegang tasbih lah, zikir, kan, sujud tak bangun-bangun ni, kan. Tuhan kata tahu hampa tak mampu, maka Allah Ta'ala ringankan, kerana manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Dalam ayat yang lain, walaupun ayat ni terkait dengan puasa, tapi sebagai bi'umumil lafzi lah, sekadar lafaz yang umum kita faham, walaupun kita tahu ayat ni ceritakan tentang ibadat puasa, kan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki untuk kamu kemudahan, dan dia tidak mahu kamu disusahkan dengan kepayahan. Wa qala al-Imam al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika mana Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kita hafal ayat ni. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bagi Allah Ta'ala itu kuasanya di langit dan juga di bumi. Dan apa yang kamu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apa yang kamu zahirkan daripada hati kamu, ataupun yang kamu simpan dalam, pendam, yang kita fikirkan dalam hati kita, kita je tahu apa yang kita fikirkan, apa yang kita bahaskan dalam hati kita. Yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala pasti akan menghitungnya. Tuan, kita dah berasa apa kita buat, baru Tuhan kira, betul tak? Tapi dalam ayat ni Tuhan kata wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibukum bihillah. Yang kamu buat dan yang kamu pendam dalam hati, tak buat lagi, baru duk fikir-fikir je, Allah Ta'ala dah kira dah. Kata Imam Al-Ghazali, ketika mana ayat ni diturunkan, syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dah rasa payah, kan. Syaqqa ni rasa sempit, rasa payah. Faja'u ilaih, maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma la nutiq, kita ni telah ditaklifkan dengan perkara yang kita tak mampu, tak daya. Wa fahimu minal ayatil mu'akhadah wal muhasabah hatta ala hadithin nafsi, sebab mereka menyangka bahawa ayat yang kita baca tadi tu, Allah Ta'ala akan menghitung setiap perkara yang kita lakukan dan yang kita fikirkan. Tak buat lagi, tapi itu dah dikira oleh Allah. Penat macam ni, baru perbincangan dalam hati, baru niat je, kan. Faqala lahum alaihi salam, maka Nabi SAW pun menjawab kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Aturiduna an taqulu kama qalat banu Israel, adakah kalian nak berkata seperti mana ucapan orang-orang Bani Israel? Sami'na wa asayna, kami dengar dan kami maksiat. Maksudnya apa? Kami ingkar. Quran turun, kan, ataupun ayat Allah Ta'ala turun, Taurat turun, kan. Tak apalah, dengar ayolah, tak payah buat apa, kan. Adakah macam tu kamu nak kata? Kamu kena yakinlah bila Allah Ta'ala kata wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bila mana Tuhan kata dia akan hitung semua sekali, yang kamu buat dan yang kamu fikirkan, dia akan hitung satu persatu.
Sepatutnya kata Nabi SAW, kamu kena ungkapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Okeylah, nak buat macam mana? Itu kehendak Allah. Undang-undang kan, nak buat macam mana? Malam lebih pukul 10 tak boleh keluar, taat je lah, patuh je lah. Tapi ada tak keringanan? Lepas tu minta lah dekat guru disiplin, boleh lah lapar ni kan, dia bagilah tuan-tuan ni. Tapi awal-awal nak tentang dah, tu yang bergaduh kan. Awal-awal baru nak keluar satu undang-undang kan, sekolah keluarkan undang-undang, kita nak, oh ni apa ni, berat ni. Itu yang berlaku dekat Indonesia tu kan. Cikgu kena buli sebab apa? Sebab keluarkan satu keputusan yang tidak disukai oleh murid. Baru keluarkan, bincang dulu. Ada, biasanya adalah keringanan tu. Baik, kata Nabi, sepatutnya kamu kena kata, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepada engkaulah tempat kembali. Faqalu dzalika, maka mereka pun kata okeylah, kita jawab sami'na wa ata'na. Fa anzalallah, maka Allah Taala turunkan ayat Al-Quran. Itu tuan balik baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai habislah. Ayat itu diturunkan oleh Allah menceritakan tentang hal yang demikian. Bi alla yu'akhidhuhum bin nisyani wal khata', bahawa Allah Taala tidak mengambil kira perkara-perkara yang dilakukan secara terlupa ataupun tersilap. Wa alla yahmil alaihimul isr, dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan satu perkara itu ditanggung oleh mereka, benda yang mereka tak mampu. Ila akhir ma ukhbira bihi anhum fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'a al-haraj falahul hamdu katsira. Bila mana sahabat kata sami'na wa ata'na, maka Allah Ta'ala pun beri keringanan pada kita. Maka dia kata apa? Falahul hamdu katsira. Bagi Allah Ta'ala itu ucapan pujian yang sangat-sangat banyak. Sebab apa? Tuhan bagi keringanan juga pada kita. Wa bayyana dzalika alaihi salam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, tujuwiza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, diberikan keringanan untuk umat aku kalau mereka itu tersalah, satu. Yang kedua, terlupa. Dan yang ketiga, kalau mereka dipaksa. So itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Dan apa juga yang mereka ungkapkan dalam diri mereka, dalam hati kita ni, juga diampunkan oleh Allah selama mana kita tidak ungkapkan ataupun kita tidak lakukan. Maknanya adalah keringanan kat situ berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak naya tuan-tuan, semua benda dikira, banyak benda kita fikir ni kan, betul tak? Dalam hati kita ni, kat luar ni nampak baik kan, kopiah merah, jubah hitam, bagus dah kan. Kata kat dia sendiri ni kan, nampak bagus, tapi dalam hati siapa tahu. Kalau itu pun dikira oleh Allah, jenuh kita, jenuh. Baik, itu banyak keringanan. Oleh itu beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, kalau diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala, diberikan nyawa yang panjang, kita akan bertemu. Kita akan bahaskan tentang tamannil maut alal Islam. Apa pandangan Islam terhadap orang yang bercita-cita untuk mati. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kasabah sebut maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.